Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar eh? Bincang pun boleh ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama untuk kita membincangkan berkenaan dengan isu kesan ekonomi di sebalik COVID-19. COVID-19 yang antara besarnya ialah berkenaan dengan kesan ekonomi waktu dan pasca COVID-19 insya-Allah. Jadi insya-Allah saya akan fokuskan kepada 3 perkara. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan properti ataupun rumah. Yang keduanya ialah berkenaan dengan kereta, dan yang ketiganya ialah berkenaan dengan kontrak di sebalik bisnes perniagaan ataupun di sebalik kita punya trade pada hari ini. Jadi pada malam ni insya-Allah saya nak membincangkan berkenaan dengan kesan ekonomi di sebalik properti. Yang pertamanya ialah orang yang mungkin saya boleh sifatkan sebagai orang makan gaji, mungkin dia tak terasa disebabkan ada moratorium selama 6 bulan, makna penangguhan bayaran oleh bank selama 6 bulan, walaupun penangguhan tetapi tetap dikenakan interest. Maknanya kita tetap akan rugi selama 6 bulan atas interest yang dikenakan. Okey, tak apa. Tetapi dia tidak bawa kepada satu beban yang besar sehingga menyebabkan seseorang boleh terlingkup atau seumpamanya. Tetapi saya nak sebutkan contohnya peniaga-peniaga sederhana. Peniaga kecil, seperti orang yang jual meniaga tepi jalan yang terpaksa bayar rumah, ataupun orang yang meniaga kedai seperti contohnya kedai stationery macam saya sebagai contoh, ataupun peniaga-peniaga seperti bengkel dan seumpamanya, yang mana sebahagian daripada mereka pada hari ini sebenarnya kadang-kadang tak dapat nak wavekan sewa secara 100%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hakikatnya sekarang ni kalau tengok, walaupun kita kena lockdown ataupun kita sebut MCO lah atau PKP, tapi taklah sampai tahap lockdown. Mana kita dapat pengajar di sini kalau berlakunya lockdown, kalau hari ini PKP. Tapi kalau berlakunya lockdown sebagai contoh atas banyak faktor, maka di situ kita akan tengok satu kesan yang besar kepada kehidupan kita disebabkan yang pertamanya kita terpaksa bayar rumah. Kalau kita berniaga, kita terpaksa bayar sewa premis, sewa kedai, sewa pejabat atau seumpamanya. Baik. Isunya ialah
kenapa kita perlu menanggung liability yang besar ini? Sebab apa kita perlu menanggung liability yang besar ini? Dan kalau tidak kena gaya, faktor inilah yang menjadikan perniagaan kita boleh lingkup. Kita nak minta tuan kedai wavekan kita punya sewa. Tuan kedai pula terpaksa bayar hutang bank. Bank pula tak boleh waive hutang tersebut disebabkan oleh mereka terpaksa bayar duit daripada pencarum. Maka akhirnya masalah ini dia akan berantai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya kita tengok properti antara menjadi bebanan yang besar dalam kehidupan kita. Kalau tidak kerana properti, kita nak PKP 2 bulan, 3 bulan pun saya rasa tak ada masalah besar. Tetapi disebabkan oleh PKP ini menyebabkan kadang-kadang sewa kedai kita masih terpaksa kita bayar. Macam saya punya premis hari ini, ada 1, 2, 3, 4, 5 premis yang saya kena bayar sewa. Semua premis ini tak waive saya punya sewa. Yang paling tinggi pun adalah waive dalam 30%. Disebabkan oleh alasan mereka sebab mereka terpaksa bayar hutang dengan bank. Walaupun bank bagi penangguhan tetapi interest mereka tetap kena bayar. Maka ini alasan yang saya tidak berhak untuk paksa mereka hapuskan sewa untuk selama sebulan ataupun 2 bulan dalam tempoh PKP ini. Maka mahu atau tidak saya terpaksa bayar sewa tersebut. Baik. Bila kita kena bayar sewa tersebut bermakna kalau kita berniaga ngam-ngam untuk simpanan dan tidak cukup untuk simpanan yang banyak, bermakna selepas PKP nanti kita berhadapan dengan masalah cash flow. Maka di sini akan membawa kepada kemungkinan besar bisnes boleh lingkup kalau tidak dikenakan, kalau tidak diuruskan dengan betul. Tetapi alhamdulillah sebenarnya saya sebutkan saya ada 3 bisnes lebih kurang. Saya nak fokuskan contohnya satu bisnes. Saya ada stationery dan saya baru sahaja buka satu cawangan baru. Menyebabkan untung-untung saya sebelum ni kesemuanya saya tumpukan kepada pembukaan cawangan baru. Bila saya buka cawangan baru bermakna simpanan saya habis. Simpanan saya boleh katakan hampir habis disebabkan untuk membuka ataupun dijadikan disebabkan untuk membuka cawangan baru. Tiba-tiba selepas itu immediate, tak ada tanda awal, tak ada pengumuman awal, tak ada persiapan awal, diumumkan PKP. Bila diumumkan PKP, bermakna saya dah tak ada cash. Kalau saya ambil satu side business lah, tapi alhamdulillah saya bukan ada satu business. Tapi saya nak sebut kalau saya hanya tumpu satu business, saya dah tak ada cash. Disebabkan oleh cash saya sudah dilaburkan untuk buka cawangan baru. Menyebabkan selama 1 bulan ataupun 2 bulan kalau berlakunya PKP berlanjutan sampai 3 bulan, bermakna orang yang meniaga seperti saya, sebagai contoh saya ambil, akan berhadapan dengan masalah besar. Kita tak ada duit untuk makan disebabkan cash kita sudah banyak dilaburkan untuk membuka cawangan baru. Dalam masa yang sama kita perlu membayar sewa kedai walaupun dalam tempoh PKP, walaupun dalam tempoh ataupun kerajaan mengumumkan moratorium untuk tempoh 6 bulan, tetapi itu hak tuan kedai untuk waive ataupun tidak sewa mereka ke atas kita. Satu sudut yang lain saya tengok itu hak mereka, dan satu sudut yang lain dari segi orang kata security mereka ada hak untuk tidak waive disebabkan mereka tetap perlu membayar interest ke atas pinjaman tersebut. Baik. Bila kita faham gitu bermakna apa saja alasan itu tuan rumah punya alasan, dia tidak itu dia punya pasal. Tapi isunya kalau mereka tidak hapuskan ataupun tidak halalkan sewa dalam tempoh PKP yang kita langsung tak buka kedai ini, bermakna kita tak boleh kata apa. Okey. Isunya ialah kita mungkin gaji pekerja kita tak mampu bayar. Kemungkinan bermakna kita boleh minta halal mereka
untuk tidak terima gaji. Ataupun yang lebih berat ialah kalau kita berada di dua persimpangan. Kita ada modal sedikit untuk nak bayar gaji dan kita ada juga modal sikit untuk nak bayar sewa sebagai contoh. Maka mana yang kita akan dahulukan? Ini sebenarnya satu dilema bagi peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang merangkumi sebahagian besar daripada kehidupan rakyat kita pada hari ini. Okey, poin yang nak sebutnya ialah property, sewa kedai. Yang keduanya, kita ada rumah yang perlu dibayar installment. Ini dua perkara yang sangat berat. Kesan daripada PKP bermakna kalaulah kita berada dalam PKP dan kalau kita tak menanggung apa-apa sewa kedai, kita tak menanggung apa-apa installment rumah, maka 1,000 sebulan pun kita dah cukup untuk makan dalam keadaan PKP yang seperti ini. Tetapi kalau kita ada 3 kedai, paling kurang 8-9 ribu sebulan kita perlukan untuk nak rolling balik, untuk nak bayar sewa kedai kita, dan mungkin 2-3 ribu sebulan kita gunakan pula untuk nak bayar installment rumah kita. Maka di sini menjadi punca akhirnya PKP boleh memberikan kesan negatif yang besar kepada ekonomi kalau peniaga-peniaga pertengahan ini suffer ataupun terbeban daripada kesan PKP, bermakna dia akan efek ke atas dan juga dia akan efek ke bawah. Ke atas maknanya ialah syarikat-syarikat besar, yang mana contohnya peniaga-peniaga kereta. Bila ramai peniaga pertengahan tak mampu, mungkin kereta-kereta yang pertengahan dan ke atas seperti Honda Civic, seperti Honda Accord, seperti Toyota Estima dan seumpamanya tak laku disebabkan oleh kesan daripada bebanan ataupun ekonomi yang dirasai oleh golongan pertengahan. Jadi sebab itu, ini merupakan masalah utama kepada kesan ekonomi pada hari ini. Dari sudut peniaga-peniaga adalah disebabkan oleh bebanan rumah. Yang keduanya insya-Allah saya akan ceritakan tentang kereta, dan yang ketiganya ialah tentang kontrak di sebalik perniagaan pada hari ini. Baik, isunya ialah sebenarnya apa tak kena dengan rumah ni sebenarnya. Jadi sebelum ni saya dah banyak bagi kuliah berkenaan dengan rumah ni sebenarnya satu perkara yang tak sepatutnya kita tanggung beban hutang. Sebab rumah ni sebenarnya kita berhutang sebab kita kena tahu bila mana kita membeli satu benda, kita kena tahu duit yang kita berikan itu untuk siapa. Siapa yang pemanfaat dia sebenarnya. Contohnya bila kita beli ubi di tepi jalan yang dijual oleh Pak Mak yang gali ubi daripada tanah dia, kita tahu kita beli sekilo RM10. RM10 itu sebenarnya kita beri, maka Pak Mak yang dapat, orang lain tak share dalam RM10 yang kita beri kepada Pak Mak. Itu kita tahu RM10 itu untuk dia. Bila kita beli barang sebagai contoh, barang tu milik korporat. Contohnya kita ambil, kita bayar servis telefon, katakan contohnya kita pun bayar RM100 sebulan. RM100 sebulan tu sebenarnya daripada RM100 itu kalau ada SST bermakna sekitar RM6 itu bila kita bayar RM100 kepada Maxis, katakan contohnya, maka Maxis bukan dapat RM100. Daripada RM100 itu dia akan bahagi sebahagiannya 6% cukai SST kerajaan dapat. RM25 cukai korporat yang kita bayar bagi pihak Maxis. Maxis bayar bukan duit dia, kita yang bayar sebenarnya. Walaupun Maxis declare 25 juta cukai dia, tapi cukai tu kita yang bayar, bukan dia yang bayar. Jadi kita tahu RM100 itu untuk siapa sebenarnya. Tetapi yang paling teruk tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah bila mana kita pergi tentang bab rumah. Bab rumah ni yang paling teruk ialah bila kita membayar rumah, sebenarnya persentage besar itu sebenarnya bukan untuk kontraktor, bukan untuk bukan untuk pemaju, bukan untuk siapa-siapa, tetapi sebenarnya sekitar 60 hingga 70% sebenarnya kos akibat daripada rumah itu adalah disebabkan oleh kalau bahasa mudah saya sebut
Kos itu sebenarnya adalah merupakan kos yang dibentuk oleh demand and supply, bukan disebabkan oleh actual cost. Okey, macam mana demand and supply? Contoh saya ambil macam rumah arwah kakak saya di Kota Damansara. Dulu dia beli dengan harga RM250,000 pada tahun 2002. Sekarang harganya sekitar RM800,000. Baik. Sebab apa jadi RM800,000? RM800,000 tu sebenarnya difakturkan oleh demand and supply, bukan difakturkan oleh actual cost. Saya kira actual cost sebenarnya tak sampai RM100,000. Kos simen, kos bata, kos upah, kos barang semua sebenarnya tak sampai RM100,000 dengan build up rumah hanya 50 kali 20, 2 tingkat. Sebenarnya tak sampai pun RM100,000 sebenarnya kalau kita ambil actual cost yang yang dikenakan ataupun actual cost yang perlu kita bayar kepada kontraktor ataupun seumpamanya. Tetapi sebab apa jadi RM800,000? RM800,000 itu antara faktornya ialah disebabkan oleh demand and supply, disebabkan oleh disebabkan oleh development fee, disebabkan oleh macam-macam yang difakturkan. Cuma saya tak nak bahas faktor-faktor lain yang banyak. Cumanya saya nak bahaskan dari segi apa yang kita sebutkan sebagai kos disebabkan oleh demand and supply. Okey. Mungkin saya nak cerita direct tentang tanah, mungkin agak hanky-panky, mungkin agak renyah untuk kita faham. Saya nak gambarkan dengan cara lebih mudah kita faham. Contohnya saya ambil macam contohnya saya ambil air botol. Katakan contohnya air botol. Air botol kosnya mungkin dalam 30 sen. Kos bottling, upah orang botol semua tu maknanya puratanya satu botol ialah 30 sen. Hari ini orang jual dengan harga katakan contohnya RM1. Okey. Contoh sehingga mana untungnya sekitar dalam 70 sen. Baik, itu harga pada hari ini. Air merupakan satu keperluan yang sangat asasi. Tetapi harganya jadi murah walaupun dia merupakan asasi, tetapi demand dengan supply-nya adalah dia panggil equivalent. Maknanya jumlah orang supply dengan jumlah orang perlu dia adalah sekata. Contohnya kalau satu barang yang sangat keperluan, ada 10 orang, ada 10 barang, harganya murah. Tapi kalau ada satu barang tapi ada 10 orang yang terdesak, dia berebut satu barang, harganya jadi mahal. Kalau bendanya terlalu banyak, orangnya sedikit, maka dia akan jadi terlalu murah. Itu merupakan rule of demand and supply dalam ekonomi. Ini bukan Islam yang buat, bukan kafir yang buat, bukan kapitalis yang buat, tapi ini merupakan natural, merupakan semula jadi, ia merupakan fitrah, merupakan lumrah yang Allah Ta'ala telah jadikan. Bila mana demandnya tinggi, supply-nya kecil, dia akan jadi mahal. Baik, saya pergi kepada isu air tadi. Isu air tadi, sebab apa hanya RM1 sebotol? Sebabnya ialah airnya banyak. Air ini merupakan perkara yang sangat diperlukan. Lebih daripada makanan, lebih daripada rumah. Tetapi sebab apa harga dia murah? Sebabnya air banyak di sekeliling kita. Rakyat dengan air adalah jumlahnya adalah orang kata apa? Jumlahnya adalah fair ataupun jumlahnya adalah sekata. Maka harganya berapa? RM1. Baik. Tiba-tiba kerajaan buat satu undang-undang. Kerajaan kata semua orang tak boleh jual air melainkan ana seorang sahaja boleh jual air. Okey. Bila begitu menyebabkan ialah kerajaan buat satu undang-undang baru, semua orang tak boleh jual air melainkan ana seorang. Whatever reason, kerajaan buat undang-undang. Okey. Bila kerajaan buat undang-undang macam tu, kesannya apa dia? Kesannya ialah lepas ni saya nak double-kan untung saya naikkan air daripada RM1 jadi RM10. Tuan-tuan nak beli ke, tak nak beli ke, tuan-tuan terpaksa beli sebab kalau tuan-tuan tak beli, tuan-tuan akan mati. Tuan-tuan akan mati. Bermakna tuan-tuan kena beli.
Nak tak nak tuan-tuan kena beli, dan orang lain tak jual air melainkan anda seorang. Baik. Lepas tu anda naikkan pula daripada RM10 jadi RM100 sebagai contoh. Okey, daripada RM10 jadi RM100. Tuan-tuan setuju ke? Tuan-tuan tak setuju ke? Tuan-tuan protes ke? Tuan-tuan tak protes ke? Tuan-tuan tetap kena beli sebab ini merupakan undang-undang kita. Hanya saya seorang sahaja yang boleh jual air. Orang lain tak berhak untuk nak ambil air dekat sungai, nak pipekan air dekat sungai. Melainkan saya seorang sahaja yang ada lesen untuk nak berbuat demikian. Maka bila saya naikkan RM100, tuan-tuan nak tak nak, tuan-tuan kena beli. Sebab apa? Sebab saya seorang sahaja yang boleh jual air, saya seorang sahaja yang boleh supply air. Berapa saya nak jual, tuan-tuan kena beli. Bermakna sebelum ini, sebelum kerajaan serahkan hak jual air itu eksklusif untuk saya, sebelum ini tuan-tuan punya gaji RM3,000, tuan-tuan perlu gunakan mungkin RM1 saja sebulan untuk beli air. Sebagai contoh saya ambil. Okey. Ataupun kalau mudah saya ambilnya, gaji tuan-tuan RM3,000, tuan-tuan perlukan sebotol air satu hari. Bermakna sebulan tuan-tuan hanya perlukan RM30 sahaja untuk nak dapatkan air. Itu sebagai contoh saya ambil. Bermakna tuan-tuan ada lagi disposable income sebanyak RM2,970 untuk membeli barang lain disebabkan tuan-tuan hanya perlu belanjakan air sebanyak RM30 sahaja sebulan untuk dapatkan 30 botol air. Itu sebagai contoh saya ambil. Tetapi bila saya naikkan air jadi RM1 jadi RM10, bermakna tuan-tuan sekarang perlukan RM300 sebulan. Bermakna gaji tuan-tuan RM3,000, sekarang sudah tinggal RM2,700. Disebabkan air sudah naik harga, bermakna nak tak nak tuan-tuan kena ketepikan belanja lain. Tuan-tuan kena utamakan RM300 untuk beli air sebab itu adalah keperluan. Jadi sudah berlalunya masa, saya naikkan pula air daripada RM10. RM10 ni harga 5 tahun lepas. Kemudian macam-macam barang naik, saya pun buat alasan. Lastly akhirnya air naik dah masa 10 tahun daripada RM10 dah jadi RM100. Bila RM100, tuan-tuan nak tak nak, tuan-tuan paksa kena beli. Tuan-tuan paksa kena beli. Bila tuan-tuan paksa kena beli, bermakna gaji tuan-tuan RM3,000 sebagai contoh, saya ambil sekarang ni gaji daripada RM10, katakan contoh naiklah RM50 katakan selama 30 hari, bermakna ia sudah merangkumi 1,500 gaji tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bermakna separuh daripada gaji tuan-tuan sudah lagi tidak menjadi disposable income. Tuan-tuan walaupun gaji RM3,000, sekarang sebenarnya sama macam tuan-tuan gaji RM1,500 berbanding dengan 10 tahun yang lepas. Sebab 10 tahun yang lepas, gaji tuan-tuan RM3,000 boleh belanja RM2,970 disebabkan harga air hanya RM30 sahaja. Sekarang, saya dah naikkan air daripada RM10 jadi RM50, bermakna tuan-tuan perlu membelanjakan sebanyak RM1,500 sebulan untuk beli air daripada saya. Baik. Bila begitu, tuan-tuan sudah terpaksa ikat perut separuh daripada gaji tuan-tuan. Saya pula dah berlalunya masa, dah mati dah, anak pula yang ganti. Anak saya kata, sebagai contoh ni, insyaAllah tak berlakulah saya ni orang lain. Ni contoh senang untuk kita faham. Anak saya kata ni harga RM50 zaman ayah saya dulu. Dia pun nak naikkan air jadi katakan contohnya RM100. RM100 sebenarnya tuan-tuan bukan tak nak beli, dah tak mampu beli sebab gaji RM3,000. Macam mana nak habiskan untuk air saja RM3,000? Macam mana nak bayar minyak kereta, nak bayar api, nak bayar air, nak beli beras dan seumpamanya, menyebabkan tuan-tuan jadi tak mampu. Bila tak mampu, kalau ikut kepada kaedah demand and supply, sepatutnya air tadi harganya mati setakat RM50 sebab itu maksimum kemampuan rakyat sebagai demand, sebagai kuasa permintaan, maka harganya akan mati setakat hanya RM50 sahaja. Tetapi saya ni ada hubungan dengan kerajaan. Saya kata, wahai kerajaan, boleh dah minta tolong, beritahu bank supaya beri pinjam kepada customer saya.
Yang nak beli air sebab sekarang saya nak naikkan air daripada RM50 jadi RM100. Akhirnya bank sifir dia kata okey, sebab benda ni perniagaan yang menguntungkan sebab semua orang terpaksa beli air. Jadi bank pun peruntukkan duit sebanyak bergam-gam untuk nak beri pinjaman kepada pembeli air selepas ini. Jadi tuan-tuan pun terpaksa beli air harganya RM100, RM50 ialah down payment, RM50 lagi adalah hutang. Jadi disebabkan involvement daripada bank menyebabkan air daripada harga RM50 naik jadi RM100. Baik, bila naik jadi RM100, pinjam selama katakan contoh 10 tahun, kemudian berlalunya masa lagi, akhirnya saya rasa macam nak naikkan pula air daripada RM100 nak jadi RM150. Bank duk sifir-sifir, bank kata okey boleh, tapi pinjaman daripada mungkin 20 tahun jadi 30 tahun ataupun sampai umur 55 tahun. Jadi akhirnya air pun naik daripada RM100 jadi RM150. Tuan-tuan pula tak kisah sebab tuan-tuan ni lahir dengan harga airnya ialah RM100 sebotol. Tuan-tuan tak lalui zaman harga air RM1 sebotol. Jadi tuan-tuan rasa dah tak kisah sebab apa? Fastakhaffa qaumah. Sistem itu memperbodohkan minda kita sebenarnya. Itu cara contohnya Firaun membebankan rakyat dia. Jadi kita dah rasa selesa sebab dah biasa. Jadi akhirnya kita pun terus hutang bank dan seumpamanya. Ada yang muflis, ada yang macam-macam. Jadi gaji kita hak RM3,000 sebenarnya dah tinggal. Sebenarnya tak sampai lagi RM1,500 disebabkan hutang akibat perkara tersebut. Jadi akhirnya harganya melambung. Kemudian tuan supply air kata saya rasa nak naik lagi air saya daripada RM150 jadi RM160 sebotol. Yang bank kata tak boleh dah sebab ni dah limit dah sampai umur 55 tahun. Saya kata bank tolong fikir sikit lagi. Dalam bank ni ada orang cerdik. Dia kata boleh kita ajar. Kita ajar buat macam mana? Boleh pinjam sampai umur 65 tahun tapi dengan syarat. Dengan syarat kalau anak dia ada hak mengaji dekat UK ambil medik, boleh. Dia pinjam tapi syaratnya anak dia mesti jadi guarantor. Maknanya kalau dia mati sebelum umur 65, anak dia wajib kena bayar hutang ayah dia. Menyebabkan hutang akibat air tadi sudah diwarisi kepada orang lain. Kalau tuan-tuan faham, itulah masalah supply yang narrow kepada demand yang wide demand daripada narrow supply. Jadi sebab itu akhirnya harga dia jadi melambung. Air yang banyak dirasakan sedikit disebabkan oleh monopoli yang berlaku. Baik, itu bahasa mudah saya cerita tentang bagaimana air boleh naik harga tapi air tak berlaku macam tu. Baik, sebenarnya itulah gambaran mudah kalau tuan-tuan dan puan-puan faham kenapa harga ni properti harga dia melambung. Itulah dia punya gambaran mudah. Tanah ni tuan-tuan dia lebih kurang macam air. Tanah ni sebenarnya dia tak ada apa-apa nilai kos. Sebab apa tak ada nilai kos? Sebab contohnya tuan-tuan ambil 20 kali 70, berapa kos untuk tuan-tuan bangunkan tanah tersebut? Kalau tuan-tuan 20 kali 70, kalau tuan-tuan upah backhoe 3 jam pun dah rata dah. Backhoe satu hari 400. Maknanya paling tinggi pun 20 kali 70. Kalau tuan-tuan upah backhoe, maknanya paling tinggi pun kos dia RM100 je sebenarnya. Tetapi hari ni tuan-tuan membeli tanah 70 kali 20. Contohnya saya ambil di Kota Damansara tadi. Nilai tanahnya saja sekitar RM600,000. Nilai tanahnya saja sekitar RM600,000. Sebab apa RM600,000 nilai tanah saja? Build up sebenarnya tak sampai RM1,000 pun. Tapi tanah tu saja nilainya ialah hampir sekitar RM600,000. RM600,000 tu sebenarnya disebabkan oleh demand and supply. Demand and supply, tanah ni merupakan keperluan orang ramai. Tetapi setiap orang tak dibenarkan akses kepada tanah kerajaan, tak boleh membuka tanah kerajaan, melainkan oleh orang-orang yang dibenarkan oleh kerajaan. Maka itulah bukan namanya pemaju, tetapi namanya ialah kalau bahasa mudah saya sebutkan ialah golongan 1% di kalangan rakyat kita Malaysia.
Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum ni saya pernah tengok beberapa isu berkaitan dengan tanah, contohnya di Selangor. Satu tanah tu, contohnya sekarang di kawasan Kuala Selangor, seorang Tan Sri ni dia dapat tanah tu pada tahun 80-an, 3,000 hektar lebih. 3,000 hektar lebih tadi sebenarnya dia dapat tanah tu pada hakikatnya percuma. Kemudian bila dapat tanah tadi atas anugerah kerajaan, kemudian dikatakan dia perlu bayar kepada kerajaan sekitar 40 juta. Tapi 40 juta itu sebenarnya premium. Premium itu dia tak perlu bayar once dia dapat tanah tadi. Tetapi bila dia pecahkan lot, dia bangunkan rumah, dia jual rumah tadi, kemudian premium itu dia masukkan dalam harga rumah, kemudian akhirnya siapa yang bayar? Sebenarnya pembeli rumah yang bayar. Maknanya sekitar dalam 20-30% biasanya kos, kemudian sekitar 10 hingga 20% biasanya premium development fee yang kita perlu bayar kepada kerajaan. Selebihnya sekitar 60% saya tengok adalah difakturkan oleh demand and supply. Oleh kerana kamu tak berhak dapat tanah, nak tak nak kamu kena beli dengan aku. Jadi ini harga aku jual. Dulu harganya RM1 sekaki, kemudian naik RM5 sekaki, kemudian naik sampai RM1,000-2,000 sekaki, dan menyebabkan harganya jadi melambung bukan disebabkan oleh kos pembikinan tanah. Sebab tanah ni yang bikin, yang buat ialah Allah. Manusia tak mampu nak buat tanah, manusia hanya uruskan tanah sahaja. Macam air, manusia tak mampu nak buat air, Allah yang jadikan air, maka manusia kerjanya ialah menguruskan air, bukan memonopoli kemudian menjual air tersebut. Maka hari ini bila kita beli rumah, harganya mungkin RM600,000. Kalau saya ambil contoh rumah kedai tadi, sekejap tuan-tuan. Mana kalau tuan-tuan membeli rumah tadi dengan harga katakan RM800,000, tuan-tuan bayar muka katakan RM50,000, tuan-tuan hutang lagi RM750,000, tuan-tuan bayar dekat bank RM3,000 sebulan ataupun RM4,000 sebulan selama 30 tahun. Sebenarnya yang tuan-tuan bayar itu bukan kos, tetapi tuan-tuan bayar itu penerimanya adalah kapitalis. Ini sebenarnya masalah ekonomi kita pada hari ini. Cara nak selesaikan perkara ini sebenarnya banyak step yang perlu dibuat. Jadi bukan topik saya pada malam ini. Cara nak selesaikan perkara ini hanya balik kepada satu perkara, iaitu balik kepada sistem Islam. Sistem Islam dia mengharamkan hima, dia menggalakkan ihya'ul mawad, dan ia membantu golongan susah dengan hukum al-iqta'. Cuma malam ni saya tak sempat untuk nak bicarakan perkara ini. Cuma tuan-tuan dan puan-puan sekalian mungkin boleh Google YouTube yang saya pernah ceritakan di banyak tempat dalam siri-siri kuliah maghrib saya, dan terutamanya di masjid Bukit Mahkota. Saya telah ceritakan bagaimana sebenarnya harga rumah ni perlu diturunkan, disebabkan ianya bukan saja beban ekonomi, tetapi jika berlaku kes-kes emergency seperti COVID-19 ini menyebabkan semua akan terbeban. Akhirnya bank juga akan terbeban bila mana orang tak mampu nak bayar. Tetapi yang paling untung ialah mereka-mereka yang supply tanah kepada kita. Bila mereka supply tanah kepada kita, sebenarnya mereka-mereka yang supply ni hanya tak sampai 1% di kalangan rakyat kita yang dapat tanah sebenarnya percuma daripada rakyat. Tetapi kita terpaksa membeli dengan mereka dengan hutang selama 20 tahun, 30 tahun, 1/3, 1/4 gaji kita habis untuk membayar kos-kos yang sebenarnya hanya kos demand and supply, bukan kos yang sebenar. Jadi ringkas ceritanya, untuk kita faham bagaimana nak turunkan harga. Contohnya saya ambil macam air tadi, dah jadi RM160 satu botol. Macam mana cara nak turunkan air tadi? Caranya ialah satu sahaja, iaitu kena buka demand and supply. Maknanya kalau kita memerintah Malaysia, macam mana cara kita buat? Yang pertamanya, tak boleh beri kepada saya seorang saja untuk jual air, kena buka kepada orang lain. Bila buka kepada orang lain, contohnya kalau kita nak fixkan harga. Okey, Ustaz Zahrudin tak boleh jual air lebih 130 sebagai contoh. Saya kata tak boleh kerajaan. Saya pun fight dengan kerajaan. Kalau kerajaan tu kawan saya juga, saya pernah pam dana pilihan raya kepada dia. Dia akan malu Allah kepada saya, dia akan setuju untuk 160 hanya turun RM130 sahaja.
sedangkan kos saya hanya 30 sen, saya boleh turunkan sampai RM1, tetapi oleh kerana monopoli punya isu, saya akan fine. Oleh kerana kerajaan pun saya yang pump, saya yang danakan dia dalam pilihan raya, dia pun consider dengan saya pun permintaan, maka harganya still turunlah mungkin daripada 160 kepada 130, tetapi itu sebenarnya bukan harga yang betul. Macam mana harga yang betul? Caranya ialah sebab Islam tak benarkan monopoli dalam kes seperti ini, termasuk isu tanah. Tanah ni dia ada 3 sistem yang menghilangkan ataupun yang menghalang monopoli, iaitu iqta', ihya' dan juga tahrimul hima atau pengharaman hima, yang menjadikan harga akan turun. Mudah nak ceritanya ialah saya balik semula isu contoh air tadi. Macam mana cara nak turun? Caranya ialah kerajaan tak boleh buat tas'ir, menetapkan harga kat atas saya, tak boleh. Macam saya nama pernah sebut, al-musa'ir huwa Allahul musa'ir. Allah lah penentu harga yang sebenar. Macam mana? Caranya kena buka demand and supply. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya ialah kerajaan bukan sahaja benarkan saya untuk jual air. Kerajaan kena benarkan mungkin peringkat yang pertama, orang yang kedua. Bila orang yang kedua, katakan si Rahman dapat juga lesen untuk bekal air, selepas ini bukan saya seorang. Jadi bila si Rahman ni botol air jual, tak laku. Sebab apa tak laku? Sebab orang tak kenal air dia. Saya lebih final. Akhirnya Rahman nak buat macam mana? Rahman caranya ialah dia kena turunkan harga. Saya jual 130, Rahman jual 120. Bila orang tahu harga air Rahman 120, orang pergi beli air dia. Air saya jadi tak laku. Bila tak laku, saya tanya Bagang Sir, sebab apa jualan kita menurun? Bagang Sir kata tu, bos, ada syarikat baru buka, tu Rahman Enterprise, Rahman Sdn Bhd buka air baru. Saya pun tengok, celaka dia ni jual 120. Jadi saya nak tak nak, saya kena turunkan juga 120. Baik, masuk orang yang ketiga, yang kerajaan baru beri lesen. Orang ketiga, macam saya kata tadi, kalau dijual 120 tak laku sebab ada orang baru, orang tak kenal produk dia. Jadi so akhirnya dijual 110, menyebabkan akhirnya saya dengan Rahman kurang laku sebab masuk orang baru, maka ia mendesak saya turunkan kepada harga 110. Kerajaan buka lagi orang keempat, dia turun 100, turun 90, buka lagi ke orang 7, turun lagi sampai 80. Akhirnya kerajaan kata semua orang bebas untuk dapatkan air, sebagai contoh. Maka masing-masing sebagai contoh, ada yang gali telaga, ada yang botolkan air, yang ambil daripada paip, botolkan, sulinkan dan seumpamanya. Akhirnya orang ni turun, akhirnya sampai jadi RM1. Bila sampai jadi RM1, akhirnya saya masuk pula orang baru, nampak meniaga air ni untung, dia pun jual 80 sen ataupun jual 50 sen sebab nak dapat tarik customer. Bila jual 50 sen, dia tengok dia tak dapat nak cover cost. Dia tak dapat nak cover cost, menyebabkan dia rugi. Kalau dia tak naikkan harga RM1, dia akan lingkup. Dia pun terpaksa naikkan harga RM1. Tapi kalau dia jual harga RM1.50, tak laku sebab orang jual RM1. Dia turun bawah RM1, maka dia pula akan terbeban sebab kosnya tak mampu. Dia akhirnya terpaksa naik RM1. Maka RM1 itu dalam bahasa ekonomi dia panggil equivalent price. Dan equivalent price maknanya itu harga yang dah fair antara demand and supply. Dan begitulah lumrah Allah Ta'ala jadikan alam ini. Wallahul musa'ir, Allah lah penentu harga. Sebab itu dalam hukum tanah, Allah tak benarkan monopoli. Kerajaan tak boleh buat ikut suka. Dia ada undang-undang yang akan guide kerajaan. Rakyat juga ada hak untuk nak dapatkan tanah dengan syarat-syarat yang tentu. Mana bahasa mudahnya, setiap orang berhak untuk dapat air, tak semestinya beli dengan Tan Sri A, tak semestinya beli dengan Tan Sri B dan seumpamanya. Dia ada syarat-syarat dia. Maka bila mana demand and supply itu tidak dimonopoli, maka harga yang jadi murah. Sebab itu tanah sebenarnya bukan satu kos yang menyebabkan setiap orang terpaksa berhutang. Dan bila mana berlakunya PKP COVID-19 ini, menyebabkan akhirnya orang terbeban dengan sewa. Tuan kedai pula tak boleh nak hapuskan sewa, bank pula tak boleh nak hapuskan sewa, cuma tangguh sahaja dengan adanya interest, kerana di sana adanya pencarum-pencarum. Tetapi bank tak boleh buat apa sebab tanah tu sebenarnya bukan bank yang punya, tetapi golongan 1% yang punya, yang mana bank hanya memberikan kemudahan kepada pembeli untuk dapatkan tanah. Maka sebenarnya yang untung bukan bank,
Yang untung bukan tuan tanah, bukan tuan kedai. Yang untung bukan penyewa, tetapi yang untung ialah golongan 1% di kalangan rakyat. Siapa dia? Tuan-tuan cari sendirilah. Ramai di kalangan, sebenarnya tak ramai, tetapi ada beberapa kerak sebenarnya yang dapatkan tanah kerajaan dengan percuma. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena balik kepada hukum Islam, barulah ia akan selesai. Maka mudah-mudahan insya-Allah dengan kuliah kita pada malam ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Mudah-mudahan ianya memberikan suatu info kepada kita dan perubahan kepada kita. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.